Selamat petang dan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Jasmani dan Sukan Peringkat Antarabangsa 2023, Anjuran Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa dan Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia serta Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya, Puan Saraswati Balasami, merupakan moderator untuk siri Kolokium pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami di saluran YouTube IPG KBA 2023 dan tema untuk kolokium tahun ini ialah Healthy Body, Healthy Mind. Matlamat kolokium ini adalah untuk menyediakan platform pembentangan showcase amalan terbaik best practices dalam kalangan penyelidik pendidikan jasmani dan sukan di peringkat antarabangsa. Kami berbesar hati sekiranya anda dapat berkongsi maklumat tentang kolokium ini melalui media sosial masing-masing. Sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan pembentang kita untuk sesi kali ini, iaitu yang dihormati Cik Nurul Syuhada binti Osman. Beliau berasal dari Selama, Perak dan mempunyai ijazah muda sains sukan. Kini, beliau sedang mengikuti Sarjana Pendidikan Jasmani di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi, Cik Nurul Syuhada, kami amat teruja untuk mendengar lebih lanjut tentang pembentangan yang bertajuk Pembangunan Baru Pedagogi Integrasi Mata Pelajaran Sains dan Matematik dalam Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Menengah Rendah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cik Nurul Syuhada untuk memulakan pembentangan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada panel-panel yang dihormati. Pihak pengancur dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Persatuan Pendidikan Jasmani dan Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Ini saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Nurul Syuhada binti Osman, merupakan pelajar sarjana pendidikan jasmani dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pembangunan Model Pedagogi Integrasi Mata Pelajaran Sains dan Matematik dalam Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Menengah Rendah. Okey, revolusi Industri 4.0 dan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) sering menjadi bualan kerana ia saling berkaitan dengan perkembangan industri dan teknologi. Sebagai negara yang sedang pesat membangun, Malaysia turut terkesan dengan perkembangan dan perubahan baharu ini yang berlaku pada peringkat global. Malaysia kini berada di abad ke-21 perlu melahirkan lebih banyak tenaga kerja mahir dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Banyak usaha telah dilaburkan untuk meningkatkan kualiti STEM, contohnya penubuhan makmal STEM, program guru inovatif, program duta guru oleh Yayasan Petronas bagi membantu murid meminati STEM giat dijalankan. Dalam menghadapi cabaran gelombang ketiga, Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk memperkukuhkan nilai pembelajaran melalui tumpuan dan sokongan terhadap pelajar, khususnya untuk mencapai objektif yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Okay, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kerajaan mensasarkan nisbah 60-40 bagi sains, teknikal dan sastra. Namun demikian, sasaran tersebut tidak tercapai. Dan mata pelajaran berasaskan STEM dilihat tidak dapat menarik minat pelajar untuk memilih aliran sains tulen. Dan memetik ucapan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, laporan Kementerian Pendidikan pada 2020 menunjukkan hanya 47.18% pelajar peringkat menengah atas di seluruh negara yang memilih bidang pengajian STEM. Beliau berucap ketika merasmikan Grand Final Cabaran Sains Negara 2021 Piala Pusingan Perdana Menteri Anjuran Akademi Sains Malaysia. Okey, dapat dilihat kemasukan pemilihan pelajar menengah atas ke aliran sains kian menurun
Dan kesannya kita dapat lihat pada bilangan pelajar universiti yang mendaftar dalam jurusan sains, matematik, kejuruteraan komputer, pembuatan dan pembinaan berjumlah 334,742 berbanding 570,585 pelajar jurusan seni dan kemanusiaan, pendidikan, sains sosial, perniagaan dan undang-undang. Antara sebab pelajar kurang meminati pelajaran bidang STEM yang telah didapati adalah terdapat kekangan dalam PDP semasa kerana pelajar tidak mengaplikasikan pelajaran khususnya teori dalam kehidupan seharian mereka. Rentetan itu, inisiatif pengukuhan pendidikan STEM dalam PPM 2013 hingga 2025 boleh dicapai melalui pengintegrasian mata pelajaran lain dalam kurikulum sekolah. Dan pendekatan ini dikenali sebagai pengajaran merentas kurikulum. Dan dalam dokumen standard kurikulum pentadbiran di SKP Pendidikan Malaysia, pengajaran merentas kurikulum adalah berkonsepkan elemen merentas kurikulum. Apa itu EMK? EMK ialah elemen nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP selain daripada yang ditetapkan dalam standard kandungan. Dan penerapan elemen-elemen ini bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran dan kecakapan modal insan serta bertujuan untuk menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah dalam kemajuan dengan mengaplikasi pengetahuan, nilai dan kemahiran dalam bidang STEM. Seperti yang kita sedia maklum, mata pelajaran PJPK adalah mata pelajaran teras di sekolah yang diajar di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan kenapa saya memilih PJPK untuk digabungkan dengan mata pelajaran sains dengan matematik? Kerana persekitaran mata pelajaran PJPK dipercayai mempunyai kelebihan untuk digabungkan dengan mata pelajaran lain, khususnya sains dan matematik, kerana mata pelajaran PJPK adalah berbentuk fleksibel dan sesuai untuk diterapkan elemen atau topik sains dan matematik ke dalamnya. Seterusnya satu pendekatan inovatif dicari bagi melengkapkan pelajar dengan pengetahuan saintifik dan kemahiran STEM bagi menarik minat mereka untuk memilih aliran sains tulen seperti subjek biologi, fizik, kimia, matematik tambahan dan sains tambahan semasa di sekolah menengah atas. Di samping itu, terdapat kajian yang mengkaji unsur-unsur STEM dalam pendidikan jasmani oleh Lee Kam dan Zhang tahun 2019. Namun, kajian tersebut hanya menyiasat persepsi dan niat guru untuk mengintegrasikan unsur tersebut ke dalam pengajaran pendidikan jasmani. Walaupun terdapat unsur seperti otot fleksi dan ekstensi semasa kita melakukan aktiviti latihan daya tahan dan kekuatan otot, contoh seperti unsur matematik, pengiraan kadar nadi latihan dalam PJPK, namun tiada usaha atau kajian yang cuba menjajarkan topik ataupun bidang yang ada dalam DSKP Sains dan Matematik dengan PJPK mengikut tingkatan. Sementara itu, tiada kajian pembinaan model pedagogi atau pendekatan pengajaran melalui integrasi mata pelajaran khususnya sains dan matematik dalam PJPK di Malaysia. Dan seterusnya, tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan model pedagogi integrasi mata pelajaran sains dan matematik dan pendidikan dalam pendidikan jasmani KSSM untuk sekolah menengah rendah dan juga untuk membangunkan modul RPH rancangan pengajaran harian pendidikan jasmani yang mengintegrasikan mata pelajaran mengikut tingkatan iaitu khusus pada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 sahaja. Ini adalah metodologi saya dan penyelidikan ini menggunakan pendekatan pendidikan reka bentuk dan pembangunan Design Development Research DDR di mana rangkanya terbahagi kepada 3 iaitu pembangunan model, validasi model dan kebolehgunaan model. Dan 3 pakar kurikulum dan pedagogi dari bahagian pembangunan kurikulum BPK dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan 12 guru berpengalaman dalam mata pelajaran sains, matematik dan pendidikan jasmani di sekolah menengah rendah telah dijemput untuk berbincang dan memberi input mengenai model pedagogi integrasi ini. Dan maklum balas daripada pihak berkepentingan ini
dianalisis dan dijadikan panduan kepada pembinaan model tersebut. Dan model pedagogi ini akan mengenal pasti standard pembelajaran dalam KSSM, kaedah pengajaran dan pedagogi yang sesuai untuk digunakan melalui penjajaran bersama strategi pengajaran dan kurikulum mata pelajaran sains dan matematik serta PJPK. Terusnya, antara kami, mereka bentuk soalan terbuka yang diubah sesuai daripada kajian Parker et al. Tahun 2012 dan ini adalah antara soalan yang ditanya. Soalan yang pertama adalah apakah elemen penting dalam pembinaan model pedagogi integrasi mata pelajaran sains dan matematik dalam pendidikan jasmani, dan soalan kedua adalah apakah subtopik dalam sains dan matematik yang boleh dijajarkan dengan kurikulum pendidikan jasmani untuk menengah rendah. Dan data kualitatif dikumpulkan melalui temu bual dan transkrip temu bual dianalisis secara bertema menggunakan perincian MV4. Okey, ini adalah dapatan kajian dia. Berdasarkan analisis bertema yang telah dijalankan, pakar kurikulum sains dan matematik dan pendidikan jasmani tentang pembangunan model pedagogi integrasi ini adalah satu usaha yang sangat bagus dan proaktif. Sebab kita dapat lihat perkaitan antara sains dan matematik dengan pendidikan jasmani sememangnya adalah jelas, dan hal ini kerana usaha pengintegrasian ini bertujuan untuk mengukuhkan elemen merentas kurikulum yang telah dititik beratkan dalam DSKP setiap mata pelajaran masing-masing. Dan hal tersebut juga dapat menyokong hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengukuhkan EMK. Seterusnya, unsur atau komponen yang mesti dititik beratkan semasa perancangan untuk pengajaran adalah persediaan guru itu sendiri. So, kerana pengintegrasi ini dilihat adalah usaha untuk memperkukuhkan konsep-konsep dalam sains dan matematik melalui kurikulum pendidikan jasmani. Jadi, guru-guru di sekolah perlu bekerjasama atau berkolaborasi antara mereka supaya perkongsian ilmu dan idea akan membantu dalam memahami konsep dalam setiap topik mata pelajaran. Dan pembelajaran melalui kaedah integrasi dengan pendidikan jasmani ini semestinya akan melibatkan pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Jadi, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dengan wujudnya unsur keseronokan melalui aktiviti fizikal. Okey, ini adalah model yang dibangunkan. Model ini dibangunkan sebagai panduan untuk mengintegrasikan mata pelajaran sains dan matematik dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tema-tema yang diperolehi daripada analisis bertema dikategorikan kepada 4 komponen utama iaitu kurikulum, cabaran dan kekangan, pentaksiran dan juga strategi PDP. Kita dapat lihat dari aspek guru adalah kesediaan dan kesiapsagaan guru PJ itu dalam menguasai kandungan sains dan matematik, kerana jelasnya pelaksanaannya memerlukan kerjasama daripada ketiga-tiga guru iaitu guru matematik, guru sains dan guru pendidikan jasmani. Pemetaan topik adalah dijajarkan mengikut tingkatan dan hanya topik yang tepat dan berkaitan sahaja akan dipilih. Hal ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori atau konsep matematik dan sains melalui aktiviti fizikal semasa kelas PJBK. Jadi, guru hendaklah kreatif dan inovatif dalam merancang PDP. Dan pentaksiran secara autentik amat digalakkan bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid. Seterusnya, ini adalah contoh subtopik yang dijajarkan daripada subjek sains, matematik dan pendidikan jasmani mengikut tingkatan. Untuk tingkatan 1 dan topik pendidikan jasmani tingkatan 1 kita pilih amalan pemakanan sihat dan selamat, makronutrien dan mikronutrien. Untuk sains, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi, matematik adalah seks. Untuk tingkatan 2, senaman daya tahan dan kekuatan otot untuk pendidikan jasmani, sains kesan daya dan matematik kebarangkalian peristiwa pelengkap. Dan untuk tingkatan 3, topik bola keranjang untuk pendidikan jasmani, topik rangsangan dan gerak balas dalam manusia, sains dan matematik lokus dalam 2 dimensi. Ini adalah beberapa contoh yang dipilih lah.
Seterusnya, kesimpulan. Okey, penemuan kajian ini diharap dapat membangunkan pedagogi yang berkesan dan berkualiti tinggi yang dapat memantapkan mata pelajaran STEM di samping meningkatkan martabat pendidikan jasmani, dan pendekatan integrasi ini akan meningkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran serta mencapai inisiatif dalam pembangunan pendidikan Malaysia. Walaupun cabaran tentang kesediaan guru PJ untuk menerima pendekatan bersepadu ini diketengahkan, namun hasil maklum balas menunjukkan mereka semua menerima idea tentang pengintegrasian mata pelajaran ini. Okey, saya dah habis pembentangan. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar pembentangan daripada saya, dan saya buka untuk bertanya soalan. Okay. Terima kasih Cik Nurul Syuhada atas perkongsian yang sangat bermanfaat berkaitan dengan model pedagogi ini yang dibangunkan khas untuk menepati objektif EMK ataupun elemen merentas kurikulum. Dalam pembentangan ini, kami pun dapat mengetahui bahawa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, setiap permainan yang diajar oleh guru boleh menerapkan elemen STEM sebenarnya dalam tu, dan dia boleh memberikan satu keseronokan untuk pelajar, untuk murid sekolah, ya kan? So, jadi nampaknya kita pun ada dua soalan yang diajukan oleh peserta kita. Yang pertama, apakah manfaat model ini pada masa hadapan dan kepada siapa kegunaannya? Okey, terima kasih untuk soalan yang diajukan. Okay, saya menjawab. Model ini boleh dijadikan sebagai panduan oleh guru-guru, umumnya guru di sekolah menengah, dan khususnya untuk guru di sekolah menengah rendah yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan model ini diharap dapat meningkatkan kualiti pembelajaran pendidikan jasmani di samping menarik minat murid sekolah menengah rendah terhadap sains dan matematik. Dan selain itu, pengintegrasian sains dan matematik ini dapat merapatkan jurang antara mata pelajaran dengan pelbagai cara agar perkaitan antara teori dan amali dalam dunia sebenar menjadi lebih jelas, relevan dan bermakna kepada murid. Terima kasih Cik Nurul Syuhada. Soalan kedua pula, kini sekarang di sekolah, kebat kemahiran berfikir aras tinggi diberi penekanan. Okey, jadi bagaimanakah model ini, model pedagogi ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid di sekolah? Okey, pada pandangan saya, kebat ni kita ada piramid, di mana ada piramid sebelah atas dia adalah high order thinking skill tu, dan di bahagian bawah dia adalah low order thinking skill. Untuk low order thinking skill, dia punya dia menggunakan teknik remembering, understanding dengan applying. Tapi untuk high order thinking skill, dia menggunakan teknik analyzing, evaluating dengan creating. So, daripada pensintesisan pengetahuan dalam sains dan matematik ni, apabila murid mengaplikasikan dalam aktiviti fizikal sewaktu kelas fizik, hal tersebut dapat menjana kemahiran berfikir aras tinggi murid. Bila diorang dah belajar teori dekat dalam kelas sains dengan matematik, diorang nak apply benda tu dekat dalam kelas fizik. So, benda tu akan meningkatkan diorang tu berfikir, sebelum ni dah belajar dekat kelas sains dengan matematik. So, dia akan apply semula dekat dalam kelas fizik. So, benda tu diorang akan keep in lah. Selain itu, daripada soalan-soalan cikgu ataupun hasil daripada aktiviti yang murid lakukan, itu juga dapat meningkatkan keupayaan murid tu untuk menganalisis atau mengsintesis maklumat daripada pelbagai sumber yang dia dapat. Dia bukan hanya dapat daripada sumber kelas sains dan matematik, tapi dia boleh dapat benda yang sama, konsep yang sama dalam kelas pendidikan jasmani juga. Itulah yang saya faham. Terima Ya, terima kasih Cik Nurul. Dengan pembentangan ini, kita pun kami nampak bahawa
model pedagogi ni yang dibentangkan oleh Cik Nurul ni dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan di negara kita. Dan jadi Cik Nurul dapat merumuskan sesi kolokium untuk kali ini. Jadi terima kasih untuk semua jawapan yang telah diberi tadi, dan kami rasa peserta pun berpuas hatilah dengan jawapan yang diberi oleh Cik Nurul Syuhada. Terima kasih kepada semua peserta dan kami berharap anda dapat ilmu yang bermanfaat daripada pembentangan tadi. Okey, jadi dengan ini kita mengakhiri pembentangan ini. Sekali lagi saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada pembentang kita pada hari ini dan terima kasih juga pada pasukan teknikal RPG KBA, Encik Satu Asilan, Encik Daini dan Encik Fazi. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua Exco Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia, Urus Setia Universiti Pendidikan Sultan Idris, Pengarah IPG KBA, Datin Dr. Bushro binti Ali dan semua OJK IPG KBA serta Presiden PPJM Dr. Malati Balakrishnan dan semua Exco serta Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan UPSI Dr. Jeffrey Zakaria dan Urus Setia Kolokium. Dengan ini kita akhiri kolokium ini dengan ucapan terima kasih kepada pembentang kita pada hari ini, Cik Nurul Syuhada binti Osman. Sama-sama.